Kita jumpa lagi pada hari ini dalam topik nombor dan operasi. Soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Topik terakhir bagi topik nombor dan operasi. Soalan nombor 1. Kira jawapan menggunakan kalkulator. Bundakan jawapan C dan D kepada per 1000 yang terdekat. Okey, soalan ini menghendaki kamu mengira jawapan hanya dengan menggunakan kalkulator sahaja. Tidak perlu melaksanakan operasi dalam bentuk lazim. Sebelum kita menjawab soalan ini, ingin cikgu ingatkan kembali mengenai keutamaan operasi. Yang pertama, operasi yang perlu dilakukan adalah operasi yang berada di dalam kurungan. Yang kedua adalah operasi darab ataupun bahagi. Dan yang ketiga adalah operasi tambah ataupun tolak. Okey, yang pertama operasi dalam kurungan. Yang kedua operasi darab ataupun bahagi. Dan yang terakhir operasi tambah ataupun tolak. Okey, kita tengok soalan A. 890,024 tolak dengan 68,403 darab dengan 13. Operasi apa yang perlu kita lakukan? Okey, bagus. Operasi darab. Jadi kita terus tekan kalkulator. 68,403 darab dengan 13 akan mendapat 8,900 889,239. Selepas kita mendapat jawapan ini, kita perlu kembalikan kepada sifar dan kita ambil nombor di depan 890,024 tolak dengan jawapan yang kita dapat tadi 889239. Jadi jawapan yang akan kita dapat sebenarnya adalah 785. Soalan yang kedua. 16,21320 tambah 240,168 bahagi dengan 24. Operasi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah operasi bahagi. Kita terus tekan kalkulator 240,168 bahagi dengan 24 akan mendapat 1,0,7,10,007. Dan kita ambil nombor di depan 1,621,320 tambah dengan jawapan kita dapat tadi 10,007 akan mendapat jawapan 16,31327. Untuk soalan C dan D, kita perlu bundakan jawapan kepada per 1000 yang terdekat. Okey, seperti biasa kita buat operasi menggunakan kalkulator. 243 051 bahagi dengan 47 akan mendapat 5171.2978. Dan jawapan menghendaki kita bundakan kepada per 1000 yang terdekat. Okey, nama-nama rumah selepas titik, nombor 2 dipanggil per 10, nombor 9 dipanggil per 100 dan nombor 7 dipanggil per 1000. Kita lihat sebelah nombor 7 adalah nombor 8. Okey, jadi nombor 8 ni besar atau kecil? Besar. Jadi bila besar, nombor 7 ni kita akan tambah 1. Jadi jawapan dia 5171.298. Seterusnya soalan D. 513,484 bahagi dengan 58
akan mendapat 8853.1724. Sekali lagi cikgu bagi tahu, nombor 1 rumah per 10, nombor 7 rumah per 1000, nombor 2 rumah per nombor 2 rumah per 1000. Jadi lihat di sebelah dia nombor 4. Nombor ni kecil, jadi kita tidak ubah apa-apa di nombor 2. Jadi jawapan dia 8853.172. Soalan nombor 2A. Apakah pola nombor bagi garis nombor di bawah? Terangkan cara mencari nilai pola menggunakan kalkulator. Okey, untuk mencari pola nombor, kita perlu mengetahui sama ada ia tertib menaik ataupun menurun. Okey, kita lihat dalam nombor ini, nombor kecil berada di depan, nombor besar berada di belakang, bermaksud pola nombor ini dalam tertib menaik. Yang kedua, kita perlu mencari beza. Macam mana 12 sifar 4, 500 menjadi 12 sifar 5, 35 sifar. Okey, operasi yang perlu kita lakukan adalah operasi tolak. Kita tolak nombor di depan, nombor pertama dan nombor yang kedua. Jadi kita tekan kalkulator saja. 12 sifar 5, 35 sifar tolak dengan 12 sifar 4, 5 sifar. Jadi beza antara dua nombor adalah 850. Bermaksud daripada nombor 1 hendak pergi ke nombor 2 perlu menambah 850. Jadi untuk pergi ke nombor 2 juga perlu ditambah 850. Jadi cara menggunakan kalkulator senang saja. Kita tekan saja sama dengan, okey, yang pertama kita tekan 12 sifar 4, 5 sifar tambah dengan 850 akan mendapat 125 sifar, 12 sifar 5, 35 sifar. Kita tekan saja sama dengan akan mendapat 12 sifar 6, 2 sifar, tekan lagi sama dengan akan mendapat 12 sifar, 7 sifar, 5 sifar, tekan lagi sama dengan akan mendapat 12 sifar, 7, 9 sifar, dan kita tekan satu lagi sama dengan akan mendapat nilai P, iaitu nilai P adalah 12 sifar 875 sifar. 1,208,075 sifar. Jadi cara mencari nilai pola nombor menggunakan kalkulator, yang pertama adalah menambah sebanyak 850 dan ditekan operasi tambah dan seterusnya menekan sebanyak 5 kali sama dengan akan mendapat 1,208,750. Bahagian B, lengkapkan pola nombor. Gunakan kalkulator. Sekali lagi kita gunakan kalkulator. 9 tolak 1 sama dengan 8. Jadi kita terus tulis 8. Yang kedua, 98 tolak dengan 21 akan mendapat 77. 987 tolak dengan 321 akan mendapat 6. Agak-agak yang keempat berapa? Okay, bagus. 8, 7, 6, 5. 5. Okey, kita uji sekali lagi sama ada betul atau tak. 9876 tolak dengan 4321 sama dengan 5555. Yang kedua, 9 darab dengan 9 tambah dengan 7 akan mendapat
Okey, 88. Yang kedua, 98 darab dengan 9 tambah dengan 6 akan mendapat 8. Yang ketiga agak-agak bagus. 8. Kita uji sama ada betul atau tak. 987 darab dengan 9 tambah dengan 5 akan mendapat 8. Dan akhir sekali kita pasti nombor 8. Kita uji. 9876 darab dengan 9 tambah dengan 4 akan mendapat 88,888. Soalan nombor 3. Senaraikan semua nombor perdana dalam lingkungan 80 sehingga 100. Okey, kita senaraikan semua nombor. Okey. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sahaja dan juga nilai 1. Dan nombor tersebut adalah lebih daripada 1. Okey, cara paling senang untuk kita lihat nombor perdana yang nombor lebih daripada 2 digit. Kita lihat di belakang nombor tersebut. Nombor yang mempunyai nombor genap iaitu 0, 2, 4, 6, 8 kita boleh singkirkan kerana nombor tersebut boleh dibahagikan dengan 2. Dan juga kita boleh singkirkan nombor yang di belakangnya adalah bernombor 5 kerana nombor tersebut juga boleh dibahagikan dengan nombor 5. Kita singkirkan satu persatu. 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Kemudian kita singkirkan satu persatu. 81 boleh dibahagikan dengan sifar 3. 87 boleh dibahagikan juga dengan sifar 3. Lagi yang boleh dibahagikan dengan sifar 3 adalah 91. 195. Jadi kita lihat satu lagi nombor yang boleh dibahagikan dengan sifar 3 adalah 99. Lagi ada tak lagi nombor yang boleh dibahagikan dengan sifar 3? 93 boleh juga dibahagikan dengan sifar 3. Okay, kita lihat nombor yang tinggal. 83 tiada dalam mana-mana sifar. Tidak boleh dibahagikan dengan 3, 4, 5 ataupun apa-apa nombor selain pada 8 nombornya sendiri. Jadi 83 adalah nombor perdana. Juga 89 dan juga 97. Jadi jawapan dia adalah 83, 89 dan juga 97. Soalan nombor 4. Tukar nombor perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat. Cikgu ajar cara paling mudah iaitu cara congak. Soalan A. 2.37 juta. Kita tahu sebelum titik 2 adalah rumah juta. Selepas titik rumah 3 adalah rumah ratus ribu akan menjadi 2.370.000. Bagus. Soalan B. 458 nombor pencampur kita perlu tukarkan nombor pencampur kepada perpuluhan. 4 juta 4 perpuluhan 58 perlu hafal 58 sama dengan 625. Jadi 4.625 juta baru kita boleh tukar kepada nombor bulat. Sebelum titik nombor 4, 4 juta. Selepas titik nombor 6 jadi 625,000. Okey, bagus ingat. Selepas titik adalah rumah ratus ribu. Okey, soalan C lagi senang. 8.019 juta. Sebelum titik adalah rumah juta. Okey, bagus. Selepas titik adalah rumah
ratus ribu. Tak ada. Selepas rumah ratus ribu, rumah puluh ribu. Jadi 8,19,000. Okey, bagus. Ya. Soalan nombor 5. Tulis nombor berikut dalam perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Soalan menghendaki kamu menukarkan nombor bulat kepada yang pertama iaitu perpuluhan juta dan yang kedua pecahan juta. Cara paling senang kita congak saja. Okey, seperti cikgu bagi tahu. Sebelum titik adalah rumah juta dan selepas titik adalah rumah ratus ribu. Jadi juta tak ada, kita letak sifar titik. Sini 500,000 terus kita letak perpuluhan 5 dan wajib ada perkataan juta. Bagi yang tidak tahu congak, kita boleh alihkan titik perpuluhan. 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya perpuluhan 5 kita tahu pecahan dia adalah 1/2 juta. Okey, bagus. B. 3,400,000. Paling senang kita terus letak titik. Rumah juta 3, rumah ratus ribu adalah 4. Wajib pada perkataan juta. Perpuluhan 4 sama dengan 2/5. Kita letak terus 3. Jadi 3 2/5 juta. Lihat soalan C. 9,750,000. Juta 9. Selepas juta 9 kita letak titik. Nombor apa? Nombor 7, 5. Dan pastikan ada perkataan juta. Kita tahu perpuluhan 75 adalah 3/4. Kita letak nombor 9. Jadi 9 3/4 juta. Soalan nombor 6 iaitu soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, soalan A. Diberi negeri Semenanjung Malaysia adalah 0.132 juta kilometer persegi, manakala Sabah dan Sarawak adalah 66,000 kilometer persegi lebih daripada Semenanjung Malaysia. Berdasarkan jadual di atas, hitung jumlah keluasan Malaysia. Malaysia merangkumi Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Okey. Kata kunci di sini yang pertama, Semenanjung Malaysia diberi 0.132 juta. Manakala Sabah dan Sarawak, kata kunci adalah lebih daripada, bermaksud Sabah dan Sarawak lebih besar daripada Semenanjung Malaysia. Okey, kita lihat. Yang pertama, Semenanjung dia bagi dalam rumah juta. Sabah Sarawak dia bagi dalam bentuk nombor bulat. Dan dalam soalan tidak dinyatakan hendak dalam bentuk apa. Jadi lebih senang kita tukar daripada juta kepada nombor bulat. Sifar perpuluhan 132 juta kita tukar kepada nombor bulat. Bagi yang hafal, terus kita boleh tukar. Kita tahu selepas titik adalah rumah ratus ribu. Jadi akan jadi 132,000. Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak lebih. Sabah dan Sarawak adalah lebih. Bila lebih adalah operasi tambah. Tambah berapa? Tambah 66,000. Jadi tambah macam biasa, sifar 891. Jadi Sabah Sarawak keluasannya adalah 198,000. Soalan hendak jumlah keluasan, jumlah operasi tambah. Jadi Semenanjung Malaysia adalah 132,000. Sabah Sarawak adalah 198,000. Akan menjadi sifar 2 tambah 8, 10 naik 1, 13 naik 1, 3. Jadi keluasan Malaysia yang mengakumi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak adalah 330,000. Untuk soalan B. Soalan B
menyatakan sebuah kilang mengeluarkan 1.08 juta keping biskut pelbagai perisa seperti perisa kopi, coklat dan lemon. Bilangan biskut perisa kopi dan coklat masing-masing ialah 250 keping. Kira bilangan biskut perisa lemon itu. Okey. Di sini kita kena gariskan beberapa kata kunci. Okey. Kata kunci yang pertama dia bagi tahu sebuah kilang dia mengeluarkan 1.08 juta. Kilang ada 1.08 juta. Yang kedua, kata kunci perisa kopi masing-masing dan coklat masing-masing 250 keping. Bermaksud kopi masing-masing, kopi dan coklat bukan 250 tapi kopi adalah 250,000, coklat adalah 250,000. Jadi keseluruhan adalah 1.08 juta. Jadi dalam bentuk matematik, kopi campur coklat campur lemon adalah 1.08 juta. Kopi dan coklat. Macam mana nak cari kopi dan coklat? Kopi dan coklat kita tahu 250,000. Kita terus darab dengan 2 sebab nilai dia sama sifar. 5 darab 2, 10 naik 1, 5. Jadi, kopi dan coklat adalah 500,000. 500,000. Campur dengan lemon yang kita tak tahu tadi adalah 1.08 juta. Macam mana nak cari lemon? Okey, bagus adalah operasi tolak. Sebelum kita menolak, kita boleh tukarkan salah satu kepada nombor juta ataupun nombor bulat. Kalau cikgu lebih suka kepada nombor bulat. 1.8 juta sama dengan 1 juta 80,000. Tolak dengan kopi dan coklat adalah 500,000. Akan menjadi 0.00085. Jadi bilangan biskut perisa lemon itu adalah 580,000. Soalan C. Bilangan pengundi di pusat mengundi V. Pusat mengundi V 3 kali bilangan pengundi W. Pusat mengundi V adalah 3 kali pusat mengundi W. Beza antara bilangan pengundi itu ialah 0.1 juta. Berapakah pengundi di pusat mengundi V dan pusat mengundi W? Dia hanya bagi satu saja, iaitu beza antara bilangan pengundi ialah 0.1 juta dan dia bagi pusat mengundi V adalah 3 kali lebih banyak daripada pusat mengundi W. Untuk soalan ini lebih baik kita lukis dalam bentuk gambar rajah. Okey. Bermaksud macam ini. V ada 3 kali W. W ada 1. Nilainya kita tidak tahu berapa. V 3, W 1. Dan satu lagi dia bagi tahu, beza adalah 0.1 juta. Okey, kita tukar kepada nombor bulat. Ada dua kaedah, sama ada kita alih titik perpuluhan ataupun kita kaedah congak. Okey, alih titik perpuluhan, alih 6 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan menjadi 100,000. Ataupun kalau kaedah congak, selepas titik nombor 1 adalah rumah ratus ribu. Jadi kita boleh terus tulis 100,000. Jadi beza adalah operasi tolak. Jadi V tolak dengan W akan menjadi
100,000. Okey, kita tolak. Tolak bermaksud kita hapuskan kotak. Kotak mana boleh hapuskan? Kotak yang pertama. Kita hapuskan satu kotak di bahagian V dan kita hapuskan satu petak di pengundi W. Jadi W tinggal sifar. V ada dua kotak lagi yang tinggal. Jadi, dua kotak ni adalah beza antara dua. Dua kotak ni adalah bernilai 100,000. Jadi, kita perlu mencari nilai dalam satu kotak. Macam mana nak cari nilai dalam satu kotak? Operasi bahagi. 100,000 bahagi dengan 2 akan mendapat 50,000. Jadi nilai dalam satu petak ini adalah 50,000. Jadi kita boleh terus mencari pusat V. V ada berapa petak? 1, 2, 3. Satu petak bernilai 50,000. Jadi 50,000 darab dengan 3 akan menjadi 150,000. Manakala W pula adalah berapa petak? Satu petak. Jadi W satu petak bernilai 50,000. Kita terus ambil. Okey, faham? Cikgu rasa setakat ini saja. Kita bertemu lagi di lain kali. Assalamualaikum.